A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama-sama dalam tafsir ringkas pada pagi ini, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membaca muka surat 365, dan bacaan kita pada hari ini insya-Allah pada surah Al-Furqan, muka surat 365, juzuk yang ke-19, akan bermula daripada ayat yang ke-56 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira. Shadaqallahul azim. Jadi ayat yang telah saya bacakan tadi adalah permulaan kepada muka surah ini, daripada ayat 56 surah Al-Furqan. Ayat ini insya-Allah, muka surah ini akan menceritakan beberapa lagi beberapa perkara insya-Allah. Yang pertama sekali ialah tentang sifat-sifat ataupun bentuk-bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah sikap Nabi, bagaimanakah sifat Nabi, sifat seorang nabi yang diutuskan kepada umat. Kemudian yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan pula tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian seterusnya ialah Allah Subhanahu wa taala akan mula masuk kepada dalam ayat-ayat ini, akan mula menceritakan tentang sifat-sifat yang dipanggil sebagai ibadur rahman. Insya-Allah kita akan mulakan dengan ayat 56 pada pagi ini, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat seorang nabi itu. Apakah dia kerja seorang nabi, apakah tugas yang besar bagi seorang nabi apabila Allah Subhanahu wa taala utuskan mereka ini ke dunia ini kepada umat manusia. Jadi disebutkan sini, ialah tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad illa mubasysyiran wa nazira. Jadi ada dua sifat sini banyak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dalam surah ini tetapi juga di dalam surah-surah yang lain, iaitu perkataan ini, iaitu mubasysyiran wa nazira. Jadi kita lihat sedikit maksud kedua-dua sifat ini. Mubasysyiran ialah memberi khabar gembira, iaitu menceritakan perkara-perkara baik, balasan-balasan baik yang akan diterima oleh orang-orang yang berbuat baik. Kemudian yang kedua ialah naziran, iaitu memberi peringatan. Jadi artinya ialah memberi peringatan ni, iaitu dalam erti menyebutkan perkara-perkara yang akan dikenakan ke atas orang-orang yang menentang dakwah, menentang Islam, menolak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sebenarnya, kalau kita nak katakan dua tugas besar nabi-nabi, sama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun juga nabi-nabi yang lain yang diutuskan oleh Allah taala. Jadi kita memahami sekarang ialah mubasysyiran wa nazira. Jadi begitulah juga dengan kita pada hari ini yang mewarisi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu mewarisi kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa? Kita juga hendaklah mempunyai dua perkara ini, iaitu mubasyir dan juga nazir. Memberi khabar gembira, iaitu menceritakan tentang syurga, menceritakan tentang apa yang akan didapati oleh orang-orang yang baik, dan juga dalam masa yang sama ialah naziran, memberi peringatan jika sekiranya ada manusia tidak mahu menerima Islam, ataupun ada manusia yang telah Islam tetapi tidak mahu beramal dengan Islam. Jadi tidak cukup salah satu saja daripada sifat tersebut, iaitu kalau kita mungkin terlalu ganas, terlalu geram, terlalu marah, kita biasanya akan naziran. Tetapi kalau kita terlalu suka, kita hanya menceritakan perkara yang baik saja, itu pun sebenarnya tidak cukup, kerana Nabi, Rasul, dia menceritakan kedua-dua perkara ini serentak. Sebagaimana kita tengok dalam Quran, maka kedua-dua ni ada dalam Al-Quran, iaitu menceritakan tentang azab dan juga menceritakan tentang syurga. Kemudian ayat 57, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi sifat-sifat Nabi. Bukan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang sahaja, tetapi semua nabi-nabi, kebanyakan daripada nabi-nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan sebutkan perkara ni, iaitu apa? Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhiza ila rabbih sabila. Iaitu part yang pertama, yang bahagian depan daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Katakan wahai Muhammad kepada mereka ni, aku tidak as'alukum, tidak meminta kepada kamu
alaihi, di atas penyampaianku, di atas tabligh aku ni, di atas usaha aku ini, min ajrin, daripada upah. Maknanya betul Nabi Muhammad SAW tak pernah minta upah. Jadi begitulah juga para da'i di akhir zaman sampai bila-bila pun, jadi mereka ni tidak boleh meminta upah di atas apa yang mereka berikan, atas apa yang mereka usahakan. Illa man sya'ah an yattakhiza ila rabbih sabila. Kemudian ayat selepas tu iaitu melainkan sini ialah disebutkan oleh ulama-ulama tafsir sebagai dia panggil istisna munqati'. Dia panggil istisna munqati' ni maknanya ialah satu istisna pengecualian yang tidak ada kaitannya dengan sambungan, tidak ada kaitan ataupun sambungan dengan sebelum daripada tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi, iaitu memberitahu kepada sini, iaitu illa man syaa'a yattakhiza ila rabbih sabila, artinya ialah melainkan sesiapa yang menghendaki untuk yattakhiza ila rabbih sabila, mengambil jalan, mencari jalan kepada Tuhannya, iaitu dengan memberi sedekah dan sebagainya. Artinya kat sini dalam ayat yang kedua, part yang kedua ni ialah siapa-siapa yang nak beri sedekah, siapa-siapa yang nak memberi kebaikan, siapa-siapa yang nak menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah satu kebaikan, satu yang dialu-alukan. Sebab tu dia kata illa man syaa'a yattakhiza ila rabbih sabila. Siapa yang nak buat kebaikan tu dipersilakan. Jadi mungkin ada persoalan kat sini sikitlah, bolehkah pendakwah ke, bolehkah pengajar Quran ke, bolehkah orang yang bertugas di perkara-perkara yang berkaitan dengan agama ni untuk mengambil upah. Jadi sebenarnya kat sini ialah jika sekiranya mereka menyampaikan Islam itu dengan mensyaratkan kalau beri upah kepada aku barulah aku ni akan bekerja, barulah aku ni akan menyampaikan Islam, maka sifat itu adalah sebenarnya sifat yang tidak boleh. Tetapi jika sekiranya mereka ini diberi duit, diberi ganjaran, maka bolehkah mereka menerima? Jika sekiranya mereka menyampaikan Islam kemudian mereka ini diberi duit, maka adakah mereka ini boleh menerima duit itu? Jadi jawapannya ialah boleh, tidak menjadi salah jika sekiranya mereka diberi. Tetapi yang salahnya ialah membuat syarat tidak akan menyampaikan kecuali jika sekiranya diberi upah. Kerana itulah, tetapi yang lebih baiknya ialah tidak mengambil upah. Sebab apa? Itulah yang terbaiknya. Jadi upah di sini ialah maksudnya ialah membuat kalau diberi. Kalau tak diberi maka dia tak akan buat. Kemudian seterusnya ialah ayat yang ayat 58. Kita akan tengok Allah Subhanahu Wa Taala kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Maksudnya, dan Allah Taala menyuruh, memberitahu kepada nabi, kepada kita, kepada orang mukmin, kepada kita semua sampai bila-bila, iaitu bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertawakal disebut kat sini disebut dengan alal hayyil ladzi la yamut, iaitu Tuhan Allah yang hidup dan tapi tidak mati. Jadi Allah Taala menyebutkan kat sini kan, bukan dia sebut wa tawakkal 'ala Allah itu ialah direct kan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifatnya, sifat Allah Subhanahu Wa Taala terus selepas daripada itu, iaitu sifat Allah ni ialah dia ni adalah hidup dan tidak mati. Kemudian itu perkara yang pertama, kena tak bertawakal. Jadi saya tak nak ulaskan apa maksud tawakal dan sebagainya, mungkin akan makan masa yang panjang, tapi insya-Allah kita harapnya kalau ada masa, ada kesempatan, topik khusus, bolehlah tuan-tuan semua kan, saudara-saudari semua dengar tentang topik ini dengan baik, dengan panjang lebar kan. Tawakal boleh baca dalam buku-buku seperti buku Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali. Dia ada sebutkan tentang perkara ini, dia ada bincang dengan panjang, dia ambil ayat-ayat Al-Quran semua kan, dan juga bagaimana diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang tawakal ni. Jadi elok kita baca tentang dengan lebih detail perkara-perkara yang bagaimanakah nak katakan kita ni bertawakal ataupun kita ni tidak bertawakal. Jadi dia sebut kat sini, bertawakallah kamu kepada hayyil ladzi la yamut, yang hidup dan tidak mati, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita nak bertawakal, bertawakallah kepada sesuatu yang kuat, jangan bertawakal bergantung kepada satu benda yang tidak kuat ni. Kemudian Allah Taala minta daripada kita selepas daripada itu wasabbih. Wasabbih artinya bertasbihlah bihamdihi, dengan memujinya. Jadi kalau ikutnya di sini ialah ayat ni disuruh kita menggabungkan dua-dua perkara itu. Jadi maknanya kita akan kata wasabbih subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdi. Jadi subhanallahi wa bihamdihi itu adalah gabungan untuk melaksanakan sebagaimana yang diminta oleh ayat ni. Wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira, dan cukuplah ia mengetahui, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, dosa-dosa hambanya. Khabir tu maknanya Allah Ta'ala tu mengetahui dosa hambanya.
Khabira tu maknanya mengetahui dengan detail, bukan saja alim. Kalau disebut alim tu ialah mengetahui, tapi khabir tu lebih mengetahui lagi, lebih mendalam lagi dengan detail. Dia ada satu lagi perkataan yang mungkin hampir sama, iaitu latifun. Latifun juga lah maknanya lah mengetahui, tapi mengetahui yang lebih halus kan. Jadi maknanya setiap satu perkataan tu dia ada dimensi dia kan. Dia tersendiri. Alimun ada dimensi dia, kemudian khabir, kemudian ada dimensi dia, kemudian latifun ada, dan juga adalah perkataan-perkataan yang lain lagi kan, seperti hakimun dan sebagainya, yang mempunyai makna-makna yang cantik lah. Kalau kita ada masa, kita ada peluang kan, kita akan baca, kita akan tengok sama-sama, kita cuba belajar, kita tengoklah dari mana-mana kan ustaz-ustaz yang ada, ulama-ulama yang ada yang menceritakan tentang al-asmaul husna ni. Kemudian seterusnya Allah SWT kata allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam. Jadi ayat ni juga ialah banyak disebutkan dalam tempat-tempat lain, dalam ayat-ayat di surah-surah yang lain, iaitu Allah Taala menyebutkan bahawa Dia lah yang menciptakan langit-langit dan juga bumi. Jadi langit di sini disebut ialah dengan jamak, dengan perkataan plural, iaitu as-samawat. Jadi makna di sini Allah Taala ni menciptakan 7 dalam tempat lain kan disebut 7 langit, 7 lapis langit. Jadi bagaimanakah yang dimaksudkan dengan 7 lapis langit itu wallahu a'lam bissawab, walaupun ada banyak penafsiran yang disebutkan oleh ulama-ulama lah. Tapi yang penting kat sini ialah langit ialah satu benda yang sangat besar, yang sangat hebat, yang mempunyai macam-macam dalam tu, yang kita sendiri tak mampu nak tahu. Kita hanya mampu untuk menggunakan teropong, melihat dan sebagainya. Tapi hakikat benda tu sendiri kita pun tak tahu. Langit-langit itu. Jadi nak ceritakan sini ialah kehebatan Allah SWT. Jadi apa yang di atas tu, itu nama dia langit. Kemudian wal arda, apa yang di bawah. Kan di bawah kita pun kita tak tahu banyak benda kan. Kita hanya tahu mungkin satu lapisan, beberapa lapisan. Tapi even kalau benda-benda yang mendata pun, yang duduk di atas bumi pun kita banyak tak tahu lagi. Jadi itulah kelemahan manusia. Jadi Allah SWT nak sebutkan bahawa Dia yang menciptakan semua benda tu. Wa ma bainahuma, dan di antara apa yang keduanya. Di antara langit dan juga bumi, itu apa yang ada di atas muka bumi inilah, fi sittati ayyam, di dalam masa 6 hari. Jadi ada banyak penafsiran kat sini, apakah dimaksudkan 6 hari, kenapa dia kata 6 hari, kenapa ambil masa yang begitu lama seolah-olahnya kan. Tapi sebenarnya adalah penafsiran ulama yang mengatakan bahawa sebab mengambil masa ni ialah kerana Allah SWT nak tunjukkan bahawa Dia boleh buat benda tu dengan kun fayakun. Tapi Allah SWT nak tunjukkan bahawa kita ni bila kita buat satu benda, hikmahnya iaitu kita buat satu benda, maka kita buatlah beransur-ansur, buat sedikit-sedikit, kerana ada sebab-sebabnya lah kan. Walau bagaimanapun adalah perkara-perkara yang perlu dibuat dengan segera kan. Kemudian ayyam, kat sini ayyam ini biasanya ialah, kalau ikut terjemahannya ialah hari, tapi sebenarnya ialah maksud di sini bukan hari sebagaimana hari kita ni. Tapi sebab tu oleh kerana itulah maka setengah-setengah tafsir, setengah-setengah terjemahan dia tak katakan hari, tapi dia kata 6 masa. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala semasa menciptakan benda ni semua ni, menciptakan langit dan bumi ni, pada masa tu hari pun tak ada kan. Macam mana nak kata ada hari jadi hari ni kita ni sebab adanya matahari. Jadi sebab itulah ada hari. Jadi kalau tak ada matahari, bagaimana nak ada hari? Jadi sittati ayyam kat sini bukanlah diterjemahkan dengan hari kalau ikutnya, walaupun terjemahan directnya ialah hari. Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Dia istawa 'alal 'arsy. Istawa 'alal 'arsy ini mempunyai banyak penafsiran mengikut khalaf, mengikut salaf kan. Jadi masing-masing tu ada penafsirannya yang tersendiri. Jadi masalah ini ialah masalah ayat-ayat mutasyabihat, iaitu boleh memberi kefahaman yang terbaiknya bagi kita ialah, yang selamat bagi kita ialah laisa kamislihi syai', iaitu kita berpegang kepada tidak ada yang sama pun dengannya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun disebutkan setengah-setengah perkataan tu macam menunjukkan bahawa Allah Taala ni macam duduk atas arah dan sebagainya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bertempat dan sebagainya kan. Jadi itu adalah pandangan, pendapat yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi maksud kat sini ialah menguasai, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama khalaf, iaitu menguasai arash, iaitu menguasai segala-galanya. Jadi Allah SWT menciptakan, kemudian ada perkataan sini disebut thumma. Thumma ni ertinya ialah, kalau ikut terjemahan ialah kemudian. Jadi seolah-olahnya ada dahulu dan kemudian. Jadi seolah-olahnya macam ada masa kan. Tapi sebenarnya thumma sini, penjelasan ulama kata, bukanlah ertinya ialah summa tu masa, iaitu selepas itu, bukan maksud macam tu, tetapi ialah dari segi martabat sahaja.
Martabatnya ialah ini martabat 1, ini martabat 2. Kemudian Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Jadi dialah Ar-Rahman, yang mana Allah SWT kata, maka bertanyalah akan hal itu kepada yang mengetahuinya, iaitu Allah SWT lah yang mengetahui, itu Ar-Rahman yang maha mengetahui. Seterusnya ayat 60, wa iza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Jadi ayat ini ialah ayat, kalau ikutnya, salah satu daripada ayat sujud lah. Jadi bila kita baca sendirian, insya-Allah eloknya kan kita akan sujud ni. Sujud menghadap kiblat, kena ada wuduk dan sebagainya lah. Bila kita baca ayat ni, jadi eloknya kita akan letak sekejap kan. Kalau kita baca sendiri tu, kita letak sendiri, letak tepi tu, kemudian kita akan sujud. Tapi mestilah memenuhi syarat-syaratnya lah kan. Syarat-syarat beberapa perkara tentang seperti sembahyang, iaitu yang pertama sekali ialah mesti menghadap kiblat, yang kedua mesti bersih daripada hadas besar, maknanya ada wuduk lah kan. Kemudian yang ketiganya mestilah bersih daripada najis lah. Itulah syarat-syarat biasa untuk mengikut mazhab Syafi'i bagi kita yang nak sujud sajadah. Nama dia sujud sajadah. Kemudian seterusnya ialah kita tengok apa makna pengertian daripada ayat ni, iaitu wa iza qila lahum usjudu. Allah Taala sebutkan orang-orang musyrik ni, orang-orang yang kafir, orang yang tolak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tolak Islam ni, dia katakan apabila dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kepada Rahman, mereka akan berkata apa? Qalu wa mar rahman. Mereka akan berkata kan, Rahman tu apa? Sebenarnya mereka inilah kata-kata ni adalah kata-kata mempermain-mainkan, iaitu mereka sebenarnya macam kata Rahman. Apa Rahman? Jadi seolahnya macam tu kan, kata-kata macam tu kan, wa mar rahman. Kemudian dia kata lagi, anas judu lima ta'muruna. Jadi dia kata, adakah kami akan sujud kepada apa yang kamu suruh? Maknanya kami nak sujud ke? Kamu suruh apa-apa, kami nak sujud je, ikut je suka hati macam tu kan. Kami tak tahu apa pun, nak sujud buat apa? Sedapnya, takkanlah kami nak sujud kan apa-apa yang kamu suruh ni. Itu maksud dia kan, anas judu lima ta'muruna. Adakah kami kena sujud apa yang kamu suruh? Jadi kami sendiri, dia kata, kami orang kafir ni kan akan berkata seolahnya kan, kami sendiri pun tak percaya kepada Rahman, kami tak beriman kepada Rahman. Buat apa? Siapa Rahman tu? Kami nak sujud-sujud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan benda ni, hakikat maknanya benda ni adalah berlaku lah kan. Kalau tidak berlaku, Allah Taala tak sebutkan benda ni dalam Al-Quran. Kemudian wazadahum nufura, dan perintah itu, suruhan itu akan menambahkan lagi mereka ni nufura, iaitu lari. Kemudian Allah SWT sebutkan sifat Allah SWT, tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Iaitu Allah SWT sebutkan maha suci Allah SWT yang telah menjadikan ini. Jadi tambah lagi kan sifat-sifat Allah SWT. Dia kata Allah SWT ni maha suci, maha berkat, maha tabarak, allazi ja'ala fis sama' burujan. Allah Ta'ala sebut lagi kan kehebatan dia, kekuasaan dia, iaitu dia menjadikan di langit ini, tadi dia menciptakan langit, kemudian bukan hanya kosong langit tu kan, tapi langit itu ada burujan. Burujan ni ialah kita panggil, kalau kita sekarang ni ada orang panggil zodiak dan sebagainya kan. Jadi buruj tu ialah tempat laluan bintang-bintang. Jadi perkara ni sebenarnya bukan sekarang, tapi dah lama dah, sejak daripada zaman Romawi lagi, sejak daripada zaman sebelum Nabi Muhammad SAW lagi dah ada kan benda-benda ni, iaitu apa kan, planet-planet, mereka semua tahu kan, Zuhal ke, Utarid ke, Mars ke, Marikh kan, dan sebagainya tu sebenarnya dah ada dah pada zaman tu. Jadi mereka tahu, itu mereka panggil benda tu ialah kaukab as-sayyarah, dipanggil kaukab as-sayyarah ni maksudnya ialah bintang yang bergerak, bintang yang berjalan. Sayyarah tu bukan kereta, tapi sayyarah tu maknanya satu benda yang berjalan, yang sara yasiru sayyarah, satu benda yang berjalan. Jadi kaukab sayyarah tu maksudnya kita panggil pada zaman moden ni dengan nama sebagai planet. Kemudian jadi Allah SWT sebutkan sini ialah Allah Ta'ala jadikan tu burujan tu kan, yang kita panggil sekarang apa, ada Capricorn, ada Cancer, ada apa kan, macam-macam sekali kan. Kan, jadi benda-benda tu dipanggil buruj. Tapi orang sekarang ni kan, ada pula orang ni burus-burus ni jadi penentu-penentu pula kan. Ni bintang apa, nanti bintang ni you hari ni sakit ke, apa benda tak sihat ke, senyum tak senyum ke, apa benda semua kan, gembira ke, tu yang kata buruj. Tapi Allah Ta'ala sebutkan sini, dialah yang menjadikan semua benda-benda tu. Kemudian waja'ala fiha sirajan, Allah Ta'ala jadikan pula siraj ni ialah matahari kan, satu benda yang bersinar tu, bersinar panas dan sebagainya. Kemudian waqamaran,
dan bulan lepas tu munira. Tapi tengok kan, bila Allah Ta'ala sebutkan perkataan qamaran, dia akan gunakan munira. Munira ni berbeza dengan matahari, sebab matahari itu memberi haba. Kalau muniran, satu benda yang bercahaya tetapi tidak memberi haba. Kemudian Allah SWT sebut lepas tu lagi, ayat 62, wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Allah Ta'ala jadikan, ni kuasa Allah Ta'ala lagi kan, nak kena fikir, iaitu Allah Ta'ala jadikan malam dan juga siang ni khilfatan. Khilfatan ni maknanya bergili-gili kan, tukar-tukar kan, lepas datang ni datang ni, lepas tu datang ni, itu khilfatan. Khilfatan daripada khalafah tu makna belakang kan, makna belakang, datang lepas tu liman arada an yazakkara au arada syukura. Semua tu adalah untuk orang yang ingin ambil peringatan. Jadi makna kalau kejadian ni, kalau tak ada orang nak bagi orang yang tak nak ambil peringatan, maka tak ada apa-apalah. Au arada syukura, ataupun nak bersyukur. Jadi maknanya tanggungjawab kita daripada ayat ni ialah apa? Iaitu bila tengok malam dan siang, kita kena berfikir tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian kena bersyukur. Kemudian sekarang masuk ayat 63 daripada surah Al-Furqan ni, masuklah yang dipanggil sebagai ayat-ayat yang menceritakan tentang sifat ibadur rahman. Jadi kita boleh bayangkan sekarang ni bahawa zaman ni ketika ayat ni turun ialah ada satu kelompok, maknanya di dalam masyarakat Mekah tu, iaitu kelompok yang dipanggil pengikut Muhammad. Orang semua tahu, orang Mekah semua tahu kan, itu adalah pengikut Muhammad ketua dia, dan kemudian ada orang-orang yang beriman dengan dia. Sangat sikit kan. Kalau kita tengok kajian sirah, dia mengatakan hanyalah 3% saja daripada masyarakat Mekah tu. Tapi benda ni cukup menggemparkan. Daripada masyarakat Mekah yang 10,000 orang tu, lebih kurang anggaran hanya 300 orang saja. So makna kita kata apa, daripada 10,000 kemudian 300, jadi makna 3% saja. 3% itu satu benda sedikit kan. Ada 97% lagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kelompok kecil ni, tapi dia sangat menggoncangkanlah masyarakat Mekah. Jadi Allah SWT kemudian tu dalam ayat ni, sebagai contoh kan, ayat ni dia menceritakan sifat-sifat mereka tu. Jadi sifat-sifat yang ada pada orang mukmin pada masa tu memang sangat-sangat terselah lah kan. Dan Allah Ta'ala ceritakan lagi, tambahkan lagi bahawa inilah sifat-sifat mereka tu. Dan betul kan, apa yang dilihat oleh orang-orang Mekah tu terhadap kumpulan ni, walaupun mereka ni sedikit, tapi betul-betul mereka ni bersifat dengan sifat ni. Jadi sifat ni adalah sifat-sifat yang baik, sifat yang luhur, sifat yang ni kan. Jadi ini benda ni lah sebenarnya yang mengancam akidah orang-orang kafir tu. Tapi ramai daripada mereka ni tetap juga tidak beriman. Kerana apa? Kerana ketua-ketua mereka, ketua orang besar mereka tu ialah orang-orang yang menguasai di tempat tu, dan mereka ini mengancam kan, jangan beriman. Kalau orang beriman, kalau ikut Muhammad, mereka ni akan diseksa dan sebagainya. Jadi sebab itulah ramai manusia ni tidak mahu mengikut, tidak boleh mengikut, tidak mampu nak mengikut, dan merasa macam takkanlah 3% ni betul kan, ada 97 lagi, dan kepala-kepala Mekah pula tu semua tu adalah menolak kan benda ni kan. Jadi kita tengok kat sini, Allah SWT pun membariskan sifat ni, dan sifat ni dibacakan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi tu, kemudian dibacakan kepada orang-orang Mekah, dan orang Mekah tengok benda ni memang betul, iaitu ibadur rahman. Apa dia? Allazina yamshuna 'alal ardi haunan, iaitu mereka ni bila berjalan di atas muka bumi ni, berjalan di atas bumi lah kan, iaitu haunan. Apa maksud haunan? Haunan ini mengikut mengikut tafsiran yang diberikan oleh tafsir jalan lain, dia kata ialah sakinah wa tawadhu. Sakinah wa tawadhu artinya ialah berjalan dalam keadaan tenang, sakinah, dan juga tawadhu. Tawadhu maknanya tawadhu lah tawadhu maknanya tidak sombong lah itu maknanya haunan. Makna haunan iaitu orang, salah sifat yang pertama daripada ibadur rahman ni ialah bila berjalan mereka ni haunan. Tapi macam mana haunan, lagi detail lagi disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW dan diceritakan oleh para sahabat. Iaitu macam mana, salah satu bentuknya ialah dia kata janganlah berjalan seperti orang sakit orang sakit macam lemah, lumpuh, nak mati dan sebagainya kan. Bukan macam tu. Sebab ada pernah berlaku di zaman Sayyidina Umar pernah melihat seorang tu, dia berjalan tu dengan lemah, lonlai dengan lemah sangat kan. Jadi Sayyidina Umar tanya, awak ni sakit ke? Dia kata tak. Dia kata jangan berjalan macam ni, kena berjalan dengan kuah. Jadi disebutkan dalam hadis juga bahawa Nabi SAW ni bila dia berjalan, dia seolah-olahnya seperti menuruni daripada tempat yang tinggi. Jadi kita kan kalau turun daripada tempat tinggi macam laju sikit kan, macam kuat sikit macam itulah. Jadi itu di antara sifat-sifat lah bentuk yang berjalan bagi orang mukmin. Tapi dia tak boleh menunjukkan sombong dan sebagainya kan, sombong macam takabur dan sebagainya.
Jadi itu kemungkinan juga adalah benda-benda dari segi custom, adat dalam masyarakat kan, yang kita kena ambil kira jugalah dalam isu ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut haunan je. Kemudian yang kedua, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang-orang jahil ni ialah orang yang tak suka kepada mereka lah kan tu kan. Iaitu orang-orang yang dikatakan sebagai istilahnya orang bodoh kat sini kalau ikutnya, jahil. Orang jahil. Tapi maksudnya bukan makna orang jahil tu bukan orang tak berpelajaran tinggi dan sebagainya. Kemungkinan orang tu belajar tinggi, tapi mereka ni dikatakan sebagai orang jahil. Orang cari pasal kan, cari orang nak kata apa-apa yang tak elok kepada mereka ni. Sebab mereka ni apa? Sebab mereka ni beriman Sebab sekarang ni ibadur rahman kita kata. Jadi apakah yang akan mereka kata? Qalu salama. Qalu salama ni artinya ialah bukannya tak menjawab, tapi mereka akan berkata perkataan-perkataan yang tidak menyakitkan hati. Sebab salama itu ialah sebagaimana sebut dalam hadis Nabi SAW yang lain kan, dia kata al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, iaitu seorang muslim itu ialah seorang yang mana orang muslim lain tu, orang lain tu selamat daripada lidah dan juga tangannya. Maksudnya daripada perbuatan-perbuatan, daripada mulut dia yang tak elok kan, dia kata apa benda tak elok yang menyakitkan hati. Jadi tak ada. Jadi orang mukmin ni, kalau orang-orang yang jahil berkata kepada dia pun, dia akan kata salama. Kemudian lagi, itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga ialah wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, iaitu orang-orang yang mana yang pada dia kata yabitu ni ialah sebenarnya ialah maksudnya bermalam, iaitu bermalam. Tak kira lah orang tu tidur ke tak tidur, tapi yabitun dia kata bermalam, iaitu apabila pada waktu malam mereka ini li rabbihim sujjadan, mereka ini akan sujud kepada Tuhan mereka. Sujadan ialah jamak kepada sajid. Sajid ini seorang yang sujud. Sujadan ialah mereka dalam keadaan sujud. Wa qiyama, qiyama itu ialah berdiri. Jadi maknanya dalam semua keadaan. Jadi ada yang tafsirkan bahawa ini maksudnya ialah sembahyang lah kan. Qiyam qiyam kita panggil qiyamul lail dan sebagainya kan, iaitu bangun untuk baca Quran dan sebagainya, dan juga sujadan dalam keadaan sujud. Jadi maksudnya ialah sembahyang, itu banyak bersembahyang pada waktu malam. Kemudian seterusnya, sifat yang keempat adalah wallazina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama, iaitu sifat orang ibadur rahman lagi ni ialah mereka ni takut kepada Tuhan mereka, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan minta supaya Allah Taala jauhkan daripada mereka ni asrif 'anna 'adzab jahannam, jauhkanlah kami daripada neraka jahanam. Jadi mereka takutlah mana kan, takut sangat benda tu duduk macam kata duduk depan mata mereka, duduk rasa macam benda tu sentiasa nak datang pada mereka, mereka akan takut tak akan campur ke situ. Jadi mereka takut minta kepada Allah SWT selalu. Kemudian inna azabaha kana gharama, gharama tu sesungguhnya azabnya adalah gharama. Gharama tu artinya adalah kalau ikut macam laziman tu ialah maksudnya sentiasa, tak boleh berpisah. Azabnya adalah tidak berpisah. Tetapi dalam setengah terjemahan dia kata mengerikan, menakutkan. Jadi itulah banyak penafsiran maksud daripada gharama tu. Tapi maksud kat sini ialah, maksud keseluruhan kita kata ialah sesungguhnya azab ini sangat menakutkan, sangat besar, sangat berat. Sebab apa? Dia tak lari daripada orang yang maknanya dia tak adalah dia berehat, azab tu berehat daripada orang yang akan diazabkan tu. Dia akan berterusan. Itu gharama. Kemudian innaha sa'at mustaqarran wa muqama, sesungguhnya neraka itu saat satu tempat yang sangat jahat sama sangat teruk, mustaqarran tempat duduk, dan juga wa muqama tempat tinggal. Jadi muqam tu maksudnya tempat tinggal, mustaqarran tempat berdiam, tempat duduk kat situ. Jadi tempat duduk dan tempat, maknanya kedua-dua tu menunjukkan bahawa orang tu duduk kat situ tak boleh lari dah kan. Itulah tempat yang paling buruk. Kemudian ayat 67, wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Ayat ini pula ialah menceritakan sifat seterusnya orang-orang ibadur rahman ni, iaitu sifat mereka ni ialah dalam masalah infak. Bagaimana cara infak infak yang betul maknanya kan. Jadi Allah SWT sebutkan sini ialah mereka ni berada tengah-tengah. Tengah-tengah tu kana baina zalika qawama tu artinya ialah mana tidaklah melampau boros dan juga tidaklah melampau kedekut. Boros maknanya terlalu, dan juga kedekut maknanya, kedekutlah kita faham maknanya. Jadi
kita ni kemungkinan berada di antara bukan ini dan bukan ini kan, kadang-kadang tu kan. Jadi kadang-kadang kita ni ada orang terlalu boros, ada orang terlalu kedekut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata dia kena infak, tapi infak dia tu adalah di antara tengah-tengah ni. Bagaimana tengah-tengah tu? Itu kita boleh tengoklah kan di dalam hadis-hadis Nabi SAW kan. Jadi seperti contohnya seperti Abu Bakar, tidaklah dikatakan dia tu adalah boros kan, bila dia membelanjakan harta dia tu, keseluruhan harta dia bukan boros kan. Dan begitu juga yang dibuat oleh Sayyidina Umar sebagai contohnya kan, separuh daripada harta dia. Jadi itu tidak boros. Jadi bagaimana dikatakan boros, bagaimana dikata ni, ini mungkin akan mengambil penjelasan. Jadi insya-Allah boleh baca Tapi yang pentingnya ialah pertengahan gitu ya. Jadi insya-Allah kan setakat tu sajalah untuk kali ini, untuk pagi ini, untuk sesi pada kali ini. Dan insya-Allah next insya-Allah kita akan masuk kepada muka surat yang terakhir daripada surah Al-Furqan. Jadi setakat tu aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.